Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama rasanya saya tak bersuara kat YouTube ni. Okey, atas permintaan ramai kawan-kawan di Facebook, saya nak sharekan juga cara atau teknik Photoshop macam mana saya tukar latar belakang gambar hari raya biasa kepada latar belakang studio. Kononnya lah nak sangat gambar studio kan. Tapi kalau gambar sebenar yang saya shoot pakai lighting semua, so hasilnya tak sama. Dan saya pun tak tukar background. Tapi ada orang nak juga ala-ala, saya payung. Okey, untuk info, Photoshop yang saya guna ni adalah Photoshop CS 2020. Photoshop yang paling baru sekali dan versi Windows. Sorry, saya tak ada Mac. Okey, so sekiranya siapa-siapa yang guna Mac tu, pandai-pandai lah ya, kalau alternate tu tukar kepada command. Okey, ni Photoshop CS 2020. Okey, dia ada beza sikit. Okey, nanti kita tengok slow macam mana perbezaan dia. Okey, ni gambar ni disumbangkan oleh saudara John. Dia suruh edit, customer dia mungkin nak gambar tukarkan background, tak suka background asal. Okey, John bagi saya format NEF daripada Nikon lah. Okey, so lebih kurang raw lah secara general dia kan. So ni gambar rayanya. Okey, setup John ni dah cantik dah ni. Okey, buat balance okey, sharpness semua okey. Tak apalah, nanti kita tweak, tak payah tweak raw lah. Saya pun kurang mahir tweak raw ni. Okey, ini adalah file John besar. Okey, file besar tu maksudnya saiz dia besar daripada kamera DSLR, bukan kamera handphone. Ada yang minta nak edit pakai kamera handphone. Minta maaf sebab gambar dia, pixel dia pada saya tak boleh nak edit. Kalau edit pun mungkin pecah, sebab kita edit ni berlayer-layer. Bila layer-layer tu, gambar tu kalau pixel dia tak cukup, dia akan rosak. Bila rosak, so bila zoom memang tak sama dengan hasil kamera-kamera fotografer yang guna DSLR tu ataupun sensor dia besar tu. Okey, ni file John. Okey, info dia tu lah. John masih lagi pakai kamera D750. Tu lens dia. Tu lens dia. Okey, ni alih berapa gambar dia, 6000 kali 4000 pixel. Kalau 300 dpi. Okey, ni dah cukup besar lah. Sebab ada customer yang tanya saya macam boleh tak edit gambar dia, tapi gambarnya gambar handphone dengan pencahayaan yang basic semua memang tak boleh. Kalau edit kat handphone sendiri, tengok dekat handphone mungkin boleh. Tapi kalau nak print, cetak, di framekan, saya tak ada jaminan yang gambar dia lepas lah KPI tu untuk sebesar-besar A3 ke apa. Kalau 4R mungkin okey, tak ketara sangat. Okey, kita lupakan topik tu. Okey, ni gambar John. Okey, ni Photoshop saya. Saya nak start. Okey, apa-apa pun saya suka buat backup dulu. Kita Ctrl J ataupun Command J. Kita buat satu layer, yang bawah tu layer backup kita. So, kalau apa-apa kita boleh patah balik. Okey, untuk sharpening. Okey, sharpening ni banyak orang banyak cara, tapi pada saya sharpening ni sangat penting. Okey, walaupun lens dia dah mahal pun, sebab nak editing lah. Kadang-kadang kalau kita fotografer yang tak edit, tak ada masalah lah. Kalau nak editing, nak jadi nak kata orang tu tak original fotografer lah kan, sebab lens pun lens murah kan. Tak apalah, kita sharpness, kita buat sharpening dia. Okey, ini saya pergi kepada filter, sharpen, hancap mask. Okey, ni cara ni tak tahu kat mana saya dapat dulu kan. Tapi kalau pada saya cara ni kira okey, gambar tu macam timbul sikit. Okey, okay, tengok ni amount dia atas 18, radius tukar 80. Ni kira nak kata rahsia ke tak rahsia? Tak rahsia lah, dah masuk YouTube. Okey, klik okey. Okay, buat lagi sekali, filter, sharpen, hancap mask. Yang kali kedua ni, okey, 150, radius 0.3, threshold biarkan kosong. Okey, kita tengok ada beza tak? Okey, itulah dia sharpening saya. Okey, kalau anda dah guna lens yang baik, kamera mahal, so abaikanlah sharpening ni. Okey, kalau mungkin dah ataupun shoot JPEG, mungkin dia dah sharp. Okey, kalau raw dia agak kurang sikit, kita kena enhance sikit karton putih bagi dia sharp. Okey, sharpening saya dah puas hati. Okey, kalau tengok overall gambar ni pun rasanya brightness dia okey, white balance dia okey.
pun okey lah. Tak tahu kenapa dia nak tukar background ni. Ini pun kalau terus print besar pun dah cantik dah ni. Semua senyum cantik. Semua tengok kamera. Budak-budak tengok kamera. Power Johnny shoot gambar ni. Berjaya dia. Okay, saya pun kadang gagal dengan kanak-kanak kecil ni. Okey. Okay, kita pergi kepada, sebab kita nak remove background. Okay, biasa dia ada 2-3 cara. Sama ada nak guna pen tool boleh manually kan, ataupun nak guna yang dulu saya belajar dulu pakai magnetic lasso tool ni boleh. Pen tool tu yang ni. Dan macam mana nak potong gambar ni, orang kata nak potong gambar. Okey. Tapi kalau ni Photoshop yang paling latest ni dia ada ni, bila kita klik je ni dia ada ni object selection tool ni, paling baru ni pada Photoshop ni. Okey, minta maaf jangan tanya saya macam mana nak dapat Photoshop ni. Usahakanlah. Okey. Okey. Saya cuba klik select subject. Ini ada pada Photoshop. Okey. 2020 maksudnya Photoshop terkini. Tengok dia bijak ke tak bijak. Okey, ni yang dia dah buat selection. Dia kira macam automatic lah. Tapi automatic mungkin gambar Mak Saleh dia jadi cantik kot. Gambar Malaysia, gambar Asia ni dia jadi lari sikit bersepah-sepah. So ni lah yang dia bagi pilihan. Sebenarnya dia ada lagi cara-cara untuk memperhalusi benda ni. Kat YouTube saya tengok. Tapi tak ingat lah. Saya pergi kepada balik ke teknik manual jugalah sikit. Kena tolong jugalah. Dia punya automatic tak cantik sangat. Okey. Ni saya nak kurangkan benda ni. Ini lebih kurang semi auto lah. Kita tengok agak-agak dia boleh tak membantu kita. Kalau tak boleh tak apa, kita cuba sebanyak yang boleh supaya mengurangkan kerja kita selepas ni. Okey, kalau nak tambah kita tukar ni button tambah. Okey, tambah sikit sebab dia dah terbabas ke bahagian muka. Okey, ni okey. Okey, ni dah sampai ke bumbung, so kita kena tolak. Dia turun. Tengok dia turun sampai mana. Sepah dah semut-semut ni. Okey. Ni diorang kata saya buat video sebelum ni sangat laju. Ni lah nak mengadap benda ni lah. Kalau saya slowkan pun tertidur kot. Siapa orang yang baru belajar nak edit ni. Saya buat dulu sebanyak yang boleh supaya lepas ni kerja dah tak banyak. Tapi selalunya memang banyak kerja lah. Sebab benda ni ramai pula tu orang ni. Kalau couple tak apa. Satu family besar. Okey. Memang banyak kerja. Saya rasa saya malas nak layan benda ni. Cubalah semaksimum yang boleh. Semua dilanggar rumah pun. Salah ni Photoshop ni tak power ni, dia punya AI ni. Katanya AI pun Photoshop yang latest ni antara yang terbaik. AI tu ialah Artificial Intelligence. Okey, layan je lah mobil. Okey, ini pun dah terbabas. Okey, tak apa, biar dulu. Pada saya ni dah cukup lah dulu. Kita buat cara manual. Okey, aku yang saya pergi select mask. Tengok macam mana. Macam dia, itulah dia yang dia cover tu yang kita nak crop ni. Okey, semut ni biarkan kosong. Okey, inilah hasil yang kita dapat. Photoshop 2020 ni tak adalah power sangat. Okey, ni dia akan automatic cropkan untuk kita. Ataupun apa tu, dia buat satu layer baru. Okey, kalau kita tutup layer bawah, inilah hasil kita. Bersepah. Okey, so itu yang nak kita kena kemaskan. Okey, abaikan dulu pasal latar belakang. Kita kemaskan dulu kita punya selection ni. Okey, supaya kita mudah nampak, kita buat satu layer color lain lah, biar senang nampak. Tak kisahlah kalau apa. Okey, janji dapat bezakan sikit orang ni semua. Okey, inilah hasilnya. Tu dia, berapa banyak kita nak buang dan berapa banyak yang kita perlu perbaiki, tambah balik. Tengok tu. Tudung terpotong, songkok terpotong, ada yang tak terpotong, tangan terpotong, termasuk sekali kat dalam tangan. Okey,
Ni lah yang nak kena ketabahan yang tu. Kalau dia kat studio, background dia plain, selection dia okey. Kalau green screen pun lagi okey, senang sikit. Okey. Tapi make sure jangan sampai terbabas color green screen tu ke bahagian subjek lah, ataupun ke bahagian orangnya. Okey, saya nak guna teknik apa ni, nak delete benda yang tu. Okey. Kita ada masking, kita boleh delete kat sini supaya kita ada plan B. Okey, bunyi pula WhatsApp. Okey, tak apa, abaikan dulu. Okey, masking ni kita guna brush. Okey, brush kita ada hardness dengan tu. Ni boleh, ni dia berkira macam freehand lah kot. Kalau freehand ni, kalau tangan rasa-rasa goyang-goyang ataupun meja pun tak cukup selesa, agak susah sikit lah. Tapi tak apa, saya tunjuk sikit demo dia. Hardness kita update lebih sikit. Okey, cikkan brush. Okey, opacity brush ni 100, biar dia terus hilang. Okey, ni cara kita buat freehand lah. Nampak ni tangan kena, kata orang tangan kena bedung. Kalau tak bedung memang terbabas lah, memang kecah lah kan. Okay. Sebab tu saya forward video saya yang asal sebelum ni, nak menghadap benda ni. Okay, kan dia berkotak-kotak muka abang ni. Okay, tak apa, kita abaikan dulu. Tu salah satu contoh dia. Okay, kotak pun saya guna cara yang kedua. Cara kedua saya lebih suka cara ni kalau benda tu banyak sangat. Okey, ni nama dia pen tool. Pen tool ni kebanyakan orang, tak semua editor yang guna. Kalau yang tu, kalau yang di Illustrator mungkin banyak yang guna. Kat sini saya tak tahu kalau saya banyak guna ke tak. Tapi dia antara yang terbaik jugalah. Okey, kalau diorang kata kurangkan sikit dia punya point dia. Ni kena banyak praktis. Kalau tidak, memang anda rasa benda ni susah. Semua kena banyak praktis. Okey, tengok. Ni saya punya tu. Okey, kita tinggal delete je. Okey, ni nama dia pen tool. Okey. Tiang-tiang semua ada. Okey. Kita macam buat garisan dia lah, manual jugalah. Okay. Kena praktis. Saya mula-mula pun gagal mungkin. Macam kita buat garisan kat sini lah. Nak 100% accurate tu tak jugalah kot, tapi cepatlah sikit berbanding daripada, nanti saya tunjuk bagaimana tag guna yang magnetic lasso tool tu, yang dia biar je nanti dia bersemut-semut lalu kat situ kan. Itu pun kadang-kadang pun tak accurate juga. Ni turun dia tak ada, so kita abaikan. So, nanti kita tengok, buang dulu ni. Okey, dah hilang dah tiang. Okey, kita dah hilangkan hitam ni pula. Okey, yang lagi satu yang biasa guna tu adalah yang ni, magnetic lasso tool. Benda ni dia macam semut. Kadang-kadang dia betul dia ikut, kadang-kadang dia tak, tapi make sure jangan lepas mouse lah. Okey, tu dia. Dia akan ikut bucu tu. Mouse kita pun kena lalu dekat dengan bucu tu supaya dia magnet lah, supaya dia melekat. Kalau yang guna teknik ni, teruskan je guna, tak ada masalah. Mana-mana teknik pun janji mendapatkan hasil akhir yang sama, kita pakai je lah. Okay, boleh juga, see. Okay, ni ada lagi, tapi saya lagi suka pen tu lah, sorry. Seipanya.
Benda ni, kerja ni kata orang apa, renyah. Kalau setakat nak print kecil tak apa, tapi kalau setakat nak print besar, kita punya tu nampak lah kalau kerja kita tak cun kan. So ni ambil tu, tu dia. Tak apa, abaikan tu dulu. Ini ada part kita side yang macam ni kita buang. Nanti ada part kedua nanti kita tambah, maksudnya yang terhilang tu nanti kita add balik sebab kita ada backup layer kat situ. So kita akan samping ni, contoh kita buka ni, kita akan isi balik. Tak tahu berapa minit video ni. Harap-harap tak lama sangat sebab dia minta full video kan. Okey. Kesiannya adik ni. Okey. Nak pergi bilik air pun susah ni nak pause ni. Make selection. Dah make selection, delete. That's it. Make selection tu kena klik kanan ya. Mouse je kanan. Macam ni kita klik. Kita buat kita punya curve. Okay, kita pertemukan dia. Klik kanan, make selection. Radius ni kalau kita kosong dia sharp lah. Kalau 0.1 tu dia agak kata orang agak macam blur sikit kalau benda. Ataupun berfeather lah, berbulu. Belasah. Okay. Okay, nampaknya dia dari jauh ni ikut ni. Okay, ni bahagian belakang ni, tangga semua ada. Okay. So ni Photoshop gagal nak buang. Secara auto lah. Itu kalau kita shoot dekat plain background, tak banyak benda pelik-pelik kat belakang. So senang nak remove benda ni. Kalau seorang ni tak apa. Okay, ni gambar sekeluarga besar. So memang kebarangkalian macam ni memang banyak kali dah. Kebarangkalian banyak kali. Okay lah. Okay. Dah lama tak baby kat YouTube ni. Harap gambar dia tak tengok lah zoom detail-detail ni dah tunjuk macam mana nak edit dia kan. Kalau dia cari kata orang defect ataupun yang tak sempurna tu memang pasti jumpa ni lah. Okay, selection. Okay, delete. Okay, hilang satu lagi bahagian. Okay, ni ada, kat sini pun ada. Okay. Saya tak tahu kalau ada software lain yang boleh lagi senang. Kalau ada lagi senang, baik gunakan itu, tak payah tengok Photoshop ni. Okay. Kalau ada lah kan. Kalau ada saya pun nak belajar juga ni. Nak mengadap benda ni. Kalau betul-betul lah boleh ubah ni semua. Semua dah pandai. Tahun depan shoot je kat mana-mana tepi longkang, lepas tu kita tukar background. Sebab semua dah power kan. Tu dah gambar semua, main editing 100% je. Gambar basic pun tak apa, lepas tu edit. Magic.
Dah tak boleh makan sebab ada studio. Tak boleh cari makan. Katanya boleh edit. Kalau sanggup mengadap edit ni sampai 100 customer memang terror lah. Boleh demam ni. Kalau diorang ni posing tak ada lubang-lubang macam ni, bertutup, senang. Tapi kalau ada bocor-bocor macam ni tak cantik. Bukan tak cantik, kalau tak tukar memang ketara lah kan. Mestilah sebab background ni kita akan tukar. So kita make sure background yang asal tu memang totally hilang lah. Katakan tiba-tiba ada bangunan kat belakang dia, celah-celah ni. Itu yang kantul tu. Itulah kadang-kadang bila kita buat benda macam ni, orang ingat senang aja. Banyak orang designer grafik tak kisahlah, bukan fotografer pun, kadang-kadang tak simpati, fahamlah sikit. Customer ingat senang aja. Tahu siap cantik, tahu siap boleh. Padahal kadang-kadang orang tu dah lah belajar diploma, tak kelam bebel sikit, belajar berbulan bertahun. Saya dah rasa dah tuk sikit je. Minta sikit je. Dia punya sikit tu dia tak tahu. Kadang-kadang orang berjam menghadap ni. Bisa simpan bebel lah. Habis nak buat apa lagi? Dengar lagu Mendayu kan, ada tulis kat Facebook Mendayu lah. Okey, harap-harap semua ada tak banyak sikit dapat ilmu lah dengan tengok video ni, macam mana nak tukar background. Okey. Ini kalau kamu kuning ni rasanya kita boleh buat automatic ni. Pergi sini, tengok. Dia membantu sebab dia sekata. Dia pun boleh rasanya. Tapi ni kadang-kadang kita punya bucu ni agak bergerigi sikit, bergergaji. Sebab dia pilihkan automatic. Ni tak okey. So terpaksa buat manual. Ni kalau dah terpisah ni, subjek belah kiri ni kita boleh rapatkan sikit ni. Sebab dia dah asing. Kan dah pisah, tak elok lah. Okey, banyak lagi bayan kaki. Okey, secara overall yang terbabas ni, aduh. Okey, ni kita cuba pakai ni. Okey, tekan delete je. Dia dah select je. Tengok, alamak kena ulat baju, so tak boleh. Tengok ni. Macam okey, kita tak apa, delete dia dulu. Okey, so at least dia cover banyak area. Lepas tu kita buat manual. Nanti baru kita tengok kat mana yang tak termakan atau terpotong, kita kena tapal balik. Dua kali kerja. Tak tahu kalau ada orang lain, editor lain yang boleh buat sekali kerja, boleh follow dia lah. Ini sebagai panduan je lah. Photoshop ni banyak cara dia. Macam-macam lain fotografer, Mak Saleh lain, orang Asia lain. So ni sekadar panduan. Paling dah pandai nak buat cara sendiri pun boleh, tak ada masalah. Cuma siapa yang guna laptop tu, kalau skrin 14 inci tu agak sakit mata sikit lah. So dicadangkan kalau dia ada external monitor ke TV 40 inci, tarik sikit output dia keluar kat TV besar sikit biar nampak sikit. Kalau tidak, dengan macam ni punya gambar nak dibuang background memang sakit mata. Aku kena banyak zoom. See? Okay, see. Okay, kita kena selalu zoom. Okay. So nak dengan gerak-gerak ni kena tekan space bar. Kita klik tekan space bar, dia bertukar tangan, kita boleh gerak-gerak. Okay. Tu general info lah. So siapa yang tak ada basic pun mungkin agak pening sikit. So harap-harap basic dah cukup lah. Sebab video ni pun tak ada ajar basic. Basic ada video lain kat YouTube tu. Okay, tengok step by step. Tak saya ada 30 video pasal basic. Layankan aja.
old school sikit lah tentu. Untuk Photoshop berapa CS, bukan CS, CC ke apa, 2006 ke apa tak silap, 2016 sorry. Tapi secara ARM ni tak banyak beza. Photoshop boleh pakai lagi semua. Yang baru ni dia ada penambahbaikan lah, konon-konon engine dia lah, artificial intelligence lah. Pandai-pandai lah cari je. Photoshop apa boleh buat. Benda ni ada je pada Photoshop yang sebelum buku logo ni. Ada je benda yang sama je. Okay. Kaki ni rasanya gambar kita tak nampak kaki ni. So kalau tak nampak tu kita tak perlulah edit sangat kan. Tak apalah. So kita cuba. Okay, kita tengok layer ni. Yang backup ni kita duplicate layer. Kita Ctrl J ataupun Command J, ataupun klik kanan, duplicate layer kat sini. So dia akan duplicate lagi satu. So naik ke atas. So layer bawah tertutup. So ni adalah sebelum tadi kita potong. Okay. Sekarang kita nak tengok kat mana yang termakan ataupun terpotong. See? Nampak tak? Nampak tak ni? Ni semua yang dah jadi colour pink. Kita punya background pink je. Nampak kita pinggan betul lah. Tu dia. Yang terpotong di selection yang pertama tadi. So benda ni ibarat kita nak kena tambah balik lah. Okay. Masking kan dia, tak apa, backup je masking tu. Okay, kali ni kita buat selection kat sini. Kita pilih ni untuk kita tampal pada bahagian yang layer yang bawah tadi. Okay. Jadi ni. Okay. Kalau undo, Ctrl Z lah, Command Z. Kalau Photoshop yang lama, undo dia Command Z, Ctrl Z. Lepas tu nak undo lagi, Ctrl Alternate Z, tak silap saya. Baru dia akan ke belakang. Tapi kalau yang baru ni tak payah, dia Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z je. So dia akan ke belakang. So tak payah dua keyboard yang berbeza, keyboard shortcut yang berbeza. Tu salah satu kelebihan baru. Yang baru yang saya nampak lagi satu, kalau kita nak transform dia pun tak perlu tekan alternate untuk dia stay pada ratio dia. Okey, nanti saya tunjuk. Kalau yang lama kita kena tekan alternate, kalau tidak nanti gambar tu boleh jadi penyek lah, boleh jadi nipis lah. Okey, so yang baru ni dia tak. So agak keliru jugalah mula-mula dia nak pakai kan. Orang buat dia ni. Kita cuba. So kita select ni. Base scheme tak apa. Make selection. Okay, kali ni kita kena duplicate layer. Kita kena keluarkan layer ni daripada gambar dia ni. So kita kena Ctrl J ataupun Command J. Okay. Kita copy benda ni. So kalau kita tengok benda ni tak. Okay. Ni. Okay, kita turunkan bawah. Kita tengok benda ni sekarang nampak. Saya dah buat selection tadi. Sebenarnya dia masih macam tak nampak. Okay, sebab opacity dia kurang. Yang maksudnya opacity dia, kalau di kosong nampak tak ada langsung. Kalau 100 jadi macam ni. So kita dah kembalikan lah rambut adik ni. So ni salah satu cara kita tampal lah mana-mana yang terbabas di selection yang pertama tadi. So benda ni lah kita kena menghadap. Kali ni pula, tadi kita dah sibuk buang yang tu, sekarang kita kena tambah balik. So kalau dapat gambar yang mudah, kita bertuah lah. Okay, make sure bila buat selection dekat layer yang berkaitan. Kalau tidak nanti dia pening. Layer bawah dah letak di gambar tu, kita buat selection kat situ. Okay, so saya buat ni. Dia buat kasar-kasar pun tak apa, yang penting dia cover kawasan-kawasan yang dah terpotong. Klik kanan, make selection, Ctrl J, tak bawah. Nanti buat sekaligus. Okay, muka abang ni dah okey. Okay, baby ni terpotong kat sini. Okay, ribbon dia.
Okey, sini okey. Ke kanan, make selection. Make sure layer kat atas ni. Saya kat sini. Make selection. Ctrl J, tak bawah. Biar dulu. Okey, itu dua angkat ni kita potong. Make sure kat layer ni. Kena praktis benda ni. Kalau tidak, memang renyah. Okey, tengok kita babas. Kadang-kadang Photoshop ni bukan tak nak ajar kan, dia macam masak juga. Ada orang main baring baling garam yang campak-campak je terus sedap. Kita dah ikut buku berapa gram pun tak sedap kan. So dia bukan macam tu lah. So dia punya individu tu lain-lain. Itu dia. Makin banyak dah layer ni. Ctrl J, tak bawah. Okey. Okey, dekat sini pun ada terbabas juga. So ni salah satu. Ni yang kena tengok ni. Ni yang makan masa ni. Boleh je kan ada orang yang dia cincang-cincang letak kan. Itu masing-masing lah. Air tangan masing-masing lah. Ctrl J, tak bawah lagi. Okey, so buat dia pun rasanya dah bersepah-sepah lah ni. Okey. Dari sini. Tak nampak dah songkok dia put kemek kot. Sampai situ je kot. Okey. Ctrl J, letak bawah. Yang dah hilang. Okey, abang ni punya songkok tak cantik pun ada terlebih pula, tak edit lagi. Okay, saya start bahagian ni. Nak check buka tutup ni je. Tu dia. Okey, bahagian sini. Okey. Situ rasanya dia punya bahagian tepi dia. Selection. Okey, Ctrl J, Command J, tak bawah. Okey, kat sini pun bagi telinga pun ada kena. Okey. Now, buat curve tu. Okey. Selection. Okey, Command J, Ctrl J, letak bawah dulu. Okey, ni dia ada misalnya dia banyak terpotong rambut dia. Okey, kita buat balik. Tampar balik. Rambut selai-selai tu agak-agak tak dapat diselamatkan lah. Kalau menghadap boleh lusa lah kot siapnya. Okay. Selection, Ctrl J, letak bawah. Okay, tu dua angkat ni pun terbabas. Nak buat curve ni kena agak-agak jarak dia kan, tak cantik. Okay. Boleh. Okay, kena tengok alternate. Ni boleh tolak ni. Okey, supaya dia jadi kita boleh baiki bila dah macam ni. Make selection. Command J. Tak bawah, Ctrl J. Tengok layer ni dah banyak sangat ni. Okey, kita tunjuk dulu. Ni setiap layer ni select all. Opacity dia jadikan 100. Tengok hasil dia Yang mana sopak-sopak. Jual ubat dah. Tada. Okey, tudung akad ni dah okey, rambut adik-adik ni dah okey, adik ni dah okey. Okey, kat situ tudung akad ni belum lagi. Abang ni punya side sini dah okey. Ni terlebih nanti kita cerita. Okey, songkok dia ni saya trim balik. Okey. So warna terbawah dah clear. Okey, tengok macam ni sekali. So rasanya ni dah boleh merge. Merge tu kita gabungkan dia dengan layer main ni.
merge layers. So dia akan bergabung dengan ni. So dia jadi satu layer lah, tak payahlah bertingkat-tingkat sangat. Okey. Okey, tudung ni. Tengok, tu dia warna pink tu. Pen tu. Kenapa dia jadi lain? Tak tahu kenapa dia bertukar macam ni. Oh, dia tekan caps lock je. Kalau benda untuk mouse cursor kita kalau berubah, kita kena check dekat caps lock. Kadang-kadang dia jadi benda lain. Okey, padahal kita tekan betul tadi. Okey, make selection, Ctrl J, tak bawah. Apa lagi yang hilang? Telinga ban hilang. Sini. Minta maaf ya. Kita edit gambar memang kita nampak semua bahagian tu, kadang-kadang orang macam main-main lah. Tapi bukan hilang sebenarnya hilang pada gambar kita lah, sebab kita cropping kan. Kita cropping tu nama dia. Cropping tu betul 4 segi je kot. Okey. Ni baju dia. Okey, select layer ni, layer ni. Make selection, Ctrl J. Okey, letak bawah dulu. Okey, atur banyaknya. Okey, tudungnya. Buat sikit pun okey. Selection. Kalau pada sini, Ctrl J, letak bawah. Okey, sini. Klik button ni, dia punya cembung dia. Okay, sorry. Okay, sini. Selection. Okay. Ctrl J, letak bawah. Okay, sini pun kena juga. Okay. Sini. Okay, tekan alternate. Adjust sikit. Ini biar tinggi sikit. Tinggi sikit. Okay. Sini. Selection. Okay, pilih layer ni. Ctrl J. Kat bawah. Okay, tangan ni senang je. So kita adjust overall dia. Di bahagian tengah, make selection. Layer ni, Ctrl J, kat bawah. Ok, kita check ni dulu. Tutup layer ni, tekan ni banyak-banyak. Ok, kita tengok tangan semua, tudung semua. Kalau secara tu ni memang dah terpotong lah sebab dia ada neping kan. Ok, tutup layer sampai bawah, adjust mesti 100%. Ok, tangan dah ok. Tudung semua dah ok dah. Terbabas tadi dah ditutup semula. Tudung akak ni dah ok. Ok, ni yang terlebih ni nanti kita buang. Buang yang terlebih ni. Ni dia. Ni kurang. Ok, ni sekali satu ni sekali. Banyak kali ni ulang-ulang ni tak. Kalau tak dapat dia tak tahulah. So dia keypon dia kat sini sebenarnya. On kan layer ni pun nampak. Kan dia salah. Okey, sini. Kita nampak batas dia. Okey. Make selection. Ctrl J, tak bawah. Lagi sekali. Naikkan posisi terus tak apa. Zas. Hilang. Okey, boleh tutup kita nampak. Okey, dah tercantik dah sampingnya. Okey, jadi terlebih-terlebih ni boleh nak buang. Okey. Label baju ni, label tudung. Okey. Boleh buang tu. Okey. Kat sini ada, so kita merge dulu layer ni.
buang pula, tak nak tampal dulu. Sebab dah nampak ni dia kan terlupa pula. Terlupa ni memang biasa. Tapi kalau dah ujung-ujung terlupa memang banyak kerja. Okay, baik kita check betul sebelum kita pergi step berikutnya. So ini je dah berapa lama. Ni delete terus je. Okay, biar dia hilang masuk layer belakang. Lubang. Okay, sini. Make selection. Okay, so dia dah nampak belakang. Bahagian kaki ni memang kecap sikit lah. Okay, kita tengok bahagian kaki kat kerusi ni. Okay, habis, hilang semua. So kita nak recover balik benda ni, dapatkan semula. Kenalah menghadap benda ni. Mungkin kalau lepas editing nanti pagi ni mungkin gelap, tak apa, buat je lah. Kita pergi ke step berikutnya. Ini betul-betul banyak yang dia terpotong ni. Okay, tengok di atas selection, klik kanan, selection, Ctrl J. Kat bawah, kita duduk atas, kita tengok yang bawah ni tukar 100%. Okey, itulah. Kursi dia keluar balik. Okey, kat sini agak kecah sikit. Selipar-selipar semua terpotong. Okey, yang terpotong lah, so kita kena repair. Langgar je baju tu sebab dia kita akan punya selection terlebih. Okey, sampai sana. Make selection. Okey, Ctrl J kat bawah. Nak check tengok. Okey, slipper dia okey. Kalau tengok gambar ni, dia agak nipis ni. Kita buang yang terlebih, buat sini dulu. Songkok ni semua terlebih. Okey, guna selection tu pun boleh. Caps lock. Songkok yang dah tak ada segi yang buruk pun kita boleh kasih segi ni, macam baru sikit. Delete. Okey, ni ada part yang tak ada nantilah. Okey, sini ada terbabas juga. Selection. Delete. Okey. Ni dia tak kemas ni. Okay, nanti saya tunjuk macam mana cara dia. Yang ni saya rasa saya tukarlah sokok dia. Itulah satu sokok dia dah season tu. Okey, cantik sekali. Okey, delete. Okey. Okey. Ni yang tepi-tepi ni kalau nak menghadap benda tu memang lambat. So kita boleh guna masking dengan brush. Okey. Ni kat tutorial YouTube saya ada.
macam mana teknik masking. So dia cepat sikit. Kelebihan Photoshop sebab dia ada layer dan dia ada masking. So kita senang sikit nak buat kerja. Tekan je, dia hilang lah. Tapi make sure kalau masking dia putih, kat sini kena brush dia hitam. Kalau tidak, dia bertentangan. Ok, kalau tidak, refer kepada video YouTube saya, teknik masking. Ok, ini pun suara dah lemah. Ini bukan video yang tu. Tak apa, tengokkan aja lah. Harap ilmu dia sampai lah. Tak sampai komen kat situ lah. Macam ni nak ajar, nanti saya try jawab komen-komen dekat video. Padam lah. Dia orang kata gosok-gosok boleh juga. Kaki ni nanti bahagian gelap ni tak adalah nampak sangat dia punya detail dia. Okay, so kalau nak menghadap ni boleh je. Okay, saya lebih kurang. Okay, sini pun ada. Okay, sini kena buat ni sekejap. Delete. Pakcik ni ada. Dia bergambar atas bumbung ni kat sini. So dia ada simen. Mana ada dia gambar kata bumbung ni? John lah ni. Nama John. John fotografer. Otai juga tu. Dia comel lah, badan dia kecil. Buat yang tak kenal, kat Pontian dia famous. Ni gambar dia. Kejut dan diam je John. Kesiannya. Okay, kaki dia minta sekali lah. Kita repair. Saya pun tak tahu macam mana customer John ni boleh terniat nak tukar background. Si dia pernah tengok mana-mana ni. Ke John yang racun? Terbaik adalah sebenarnya editing yang macam gambar saya tu kena guna studio lighting, baru nak nampak dia punya cahaya tu. Kalau macam ni dia flat, beza kan? Guna studio lighting memang beza. Tapi tak semua orang suka. Ada yang suka outdoor, so tu cerita rasa masing-masing lah. Tapi jangan suka outdoor lalas. Nak edit di studio memang tak jadi CGB lah. Okay, 100%. Okay, sini dah okay. Okay, itulah gambar kita. Yang boleh ke? Yang dah keluarkan background. Dah cukup kemas ke? Okay, tengok dulu. Make sure hari ni kita check lagi sekali. Kena banyak zoom. Okay, ni bagi sokok balik tak kemas. Okay, kali ni saya try invertkan layer ni, terbalikkan layer atas. So guna masking, make sure benda ni putih. Okay, kat sini saya cuba tukar brush, tekan shortcut B kat keyboard, dapatkan kembali sokok dia. Mana yang betul? Okey, layer dia tak 100%. So 100% di situ. So nampak kita dah buat break cover.
mana-mana yang kita boleh recover lah. Okay, kat sini mungkin bucu ni mungkin tak cantik kan. Okay, pipi ni tadi terlebih mungkin. Okay, tutup babas. Cukup. Okay, layer bawah ni kalau nak ni macam terlebih, kita boleh delete. Yes, kita boleh terlebih. So masking ni kita boleh buat, tak tahu nak cakap apa tapi bijak lah buat masking. So kita tersilap, kita boleh patah balik. Yes, kita boleh patah balik. Okay, baju ni terbabas. Okay, kali ni saya tak guna teknik tu, saya guna teknik yang masking ni. Okay, saya nak timbulkan bahagian ni. Kita ada plan B, maksudnya kita ada backup kat sini. Okay, terbabas. Kita make sure kena pandai lah dia punya trik dia, macam mana dia nak, kata orang nak apa, nak gunakan tu, hilangkan, kembalikan, kena pada layer yang sesuai lah. So kita ada main layer dengan layer kita yang nak tampal tu bagi atas. So lain orang mungkin lain cara. So apa, so belajar je lah semua, nanti ikut mana yang senang lah selesa, cara kerja cepat ke apa, mana patut. Okay, it's enough. Okay, okay, ni gambar kita. Saya tukar background studio yang macam saya tu, jangan kata dia nak suka yang hitam tu. Banyak lagi yang best yang hitam tu juga dia minat. Okay, try keluarkan rambut dia ni kalau ada. Macam ni akan biar dia nampak realistik sikit. Tapi itulah, kalau background di belakang dia putih agak jatuh sikit. Baru patah balik. Okay, songkok abang ni pun dah terbabas. Sorry ni, keluarkan dia. Pak insert sikit. Okay, terbabas pula putih sikit. Tak apa. Undo. Okay, kita betulkan sikit sudut dia. Okay, secara overall dah okay. Okay, sekarang kita nak tampal background dia. So background tu kena cari internet lah, pandai-pandai lah. So kalau nak print besar, kenalah cari file yang besar. Kalau jumpa file yang setakat 700 pixel tu, tepik kat sini, kecil lah jadi dia. Okay, so benda ni pandai-pandai kena cari ke, pergi studio ke, shoot ke. Ni nama dia texture lah. Okay, so okay, kita serahkan dulu. Saya letak belakang, kat bawah gantikan warna pink tu. Okay, itu dia. Okay, inilah gambar kita dengan background yang tak berapa hitam putih. Okay, saya nak macam ini dulu. Dia dah boleh, secara overall boleh lah. Okay, kat sini ada hijau sikit nampak. Aduh. Okay, sini pun ada. Okay, sini pun ada. So, kita buat masking baru. Ini je dah habis sejam. Betul. Okay, X kita boleh bersihkan. Okay, jangan kita sangat, cuba bersihkan sikit lagi. Okay, tadi kat sini paling ketara sebab baju dia hitam. Makin apa, makin detail lah boleh buat kerja, makin kemas lah kan. Tapi kalau rasa ada orang dia ala kadar, dia langgar je. So kalau dia rasa langgar, secara logik ni pun kalau dia print kecil tak nampak benda ni. Tapi sebab saya dah zoom ni nampak pula. Salah juga ni screen besar ni. So kalau anda bekerja dengan monitor yang 43 inci ataupun lebih besar tu, lagi banyak anda nampak lah. So lagi banyak anda nampak, lagi stres anda lah. Sebab banyak kerja nak menghadap kan. Kalau macam jauh-jauh macam ni, jauh mana nampak macam dah okey je. Okey, nampak.
nampak pula. Bagi handsome sikit. Nak ke YouTube tu. So, saya pun banyak belajar kat YouTube. Rajin tak rajin je. Button ni main pula. Okay, sudah clear. So overall, ni memang soput dia putih. Okay, kita dah ada satu happy family yang telah dihasilkan latar belakangnya. Dan nak tukar background ke background yang macam studio konon-kononnya. Okay, saya besarkan sikit lah. Ada orang kata besar ni pecah. Tak usah cuba dulu. So bila dah macam ni, kita nak buat print, kita tak boleh print. Nak buat print pula. Nak buat frame dah tak boleh buat sembarang size frame ni. Kita buat customize ni, kalau masa ready frame-nya dia akan tak fit. Sebab apa? Okay. Sebab dia dah jadi nipis. Okay. Kalau dia nak hitam putih, kita hitam putihkan. So cara untuk hitam putih adalah Ctrl Shift U. Dia akan jadi monokrom ataupun hitam putih. Okey. So layer ni dah jadi hitam putih. Okey. Saya gelapkan dulu pakai label. Kita tambah satu layer di atas label. Gelapkan dia adalah ke kanan. Okey, abaikan dulu. Okey. Lepas tu nak gelapkan bahagian luar. So kita pakai satu layer lagi. Solid color. Okey, ini pun okey. Lepas tu pergi kepada hard light. Adjust bersih sesedap rasa. Okey. So gambar ni tak center ni. Okey, ya, centerkan sikit. Okey. Tutup yang atas dulu. Okey. Kita yang belakang. Ni adalah kita punya layer tadi, gelapkan dia. So bila kita masking, so memang banyak masking je benda ni. Okey. Kita besarkan brush kita. Okey. Make sure dia tak ada hardness dia tu soft sikit. Try dengan opacity 60-70%. Okey, siapa yang tak ke basics tu kena tengok. Okey, ni feel masing-masing. Nak menggosok orang kata. Biar yang terang tu keluar, biar gelap tu dia tutup. Okey. So, konon-konon macam Bedrock Studio lah konon-konon. Okey. So kalau komputer yang berat tu, benda ni akan berat lah. Dia akan ada cursor pusing kan. Time-time kita main beras laju ni. Okay, siapa yang laju tu Alhamdulillah lah. Okay. Okay, tu bahagian belakang dah cerah sikit. So rasa-rasa kalau dia tu lebih sangat hitam di tepi, kita boleh kurang sikit. Aku adjustkan opacity dia kat sini. Okay, sekarang kita timurkan pula layer ni. Okay, ni layer yang gelapkan depan. Okay, betul. So kita tinggikan sikit. Okay, kita macam bagi lampu pula. Dia menipu aja. Okay, mana ada ni tak pakai lampu pun. Okay. Tolong terang sikit lah. Okay. Saya tak tahu gambar sebenarnya, gambar saya pun kan betul sangat pun macam mana dah. Okay, tapi bukan macam ni lah kot. Okay. So bahagian kaki ni agak ketara kan, sepatutnya kena crop ni. Gelapkan lagi pun tak apa. Okay. Kita gelapkan lagi. Kita tambah satu layer lagi. Solid color. Balik pada tadi. Kita baru pergi highlight. Okay, kali ni kita nak gelapkan yang bahagian bawah je. Kita invert dia punya masking ni. Ctrl I. Ctrl I. Ctrl I. Okay. So kali ni kita pakai brush putih masking supaya kita nak keluarkan bahagian yang kita nak sahaja. Okay. Make sure dia jadi putih. Kita gelapkan bahagian kita nak je. Okay, contoh macam tu lah. Tapi okay, jadi ya, tak tahulah. Okay, lebih kurang macam ni lah kot. Konon-konon kat studio. Okay, ni kalau ramai macam ni, kena besar studio ni. Okay. Okay, ni secara armnya dah dapat lah kot dia punya mood dia. Okay. Mood yang nak editing macam studio tu. Okay.
Cara armnya lah. Jangan zoom sangat. Okay, nampak baju putih ni, baju hitam kat sini nampak ketara. So suri kita ada layer, kita boleh repair lagi. So make sure kita ada, jangan flattenkan dia. So kita boleh usik lagi untuk kemas kini update, bukan mengemaskan. Okay, ni nak kemas kini ni lah. Cakap bank pula X, supaya dia tak ada putih kan. Kita nampak lah dalam background hitam. So benda ni putih, nampak lah sangat fake sangat. So tak adalah fake sangat kan. Okay, besar sikit dia punya feather. Siapa yang tak ada basic brush tu, feather ni bukalah YouTube, carilah asas penggunaan brush. Kat YouTube orang lain pun boleh. Teknik menggunakan brush di Photoshop ataupun tutorial menggunakan brush di Photoshop, boleh Google je atau search di YouTube. Okay, kalau yang ada duit tu dia guna apa, Wacom. Tu saya tak ada lagi. Macam pen tu kena beli lagi, masih beli. Okay, jok macam tu juga, tak adalah naik harga. Bebel je. Tidak, video ni bosan nanti kalau tak membebel. Korang tengok je mouse ni gerak-gerak, nanti muntah. Silap forward. Kita nak tengok full video, nak tengok macam mana Trisno kerja. Okay, kalau kena tak sesuai harga, memang dah tak ikhlas dia orang ni buat kerja ni. Kerja ni renyah kan. Okay, dah hilang dah baju dia. Secara armnya dah boleh, dah tak ada putih lah di situ. Okay, ni ada. So ni mungkin bangunan belakang tu ada kuning-kuningan, so dia nampak sikit. Itu yang dia jadi macam kuning tu. Kalau daripada kamera, kalau lens yang tak baik tu dia panggil apa? Chroma aberration. Susah. Okay, saya buat dia sikit. So yang ni bukan chroma, yang ni memang latar belakang dia, dan selection yang Photoshop buat memang agak tak tepat di bucu gambar tu. So dia akan nampaklah sikit kan bahagian belakang. Okay, orang ada ni. Okay, kita boleh buang. So layer ni bila kita dah siap semua, kita boleh tengok balik. Itu kelebihan layer. Kalau kita dah flat, siapa-siapa yang dah terflat tu memang nasib lah. Yang nak buat benda ni memang kata orang tu tak masuk akal lah. So kena pandai teknik menggunakan layer supaya kita ada backup, dan boleh baiki semula sekiranya dah buat step-step yang berikutnya. Okay, boleh nak buang ke? Buang. Okay, sekarang ni adalah tanpa lampu studio. So kita nak buat konon-konon dia kena flash sikit lah tu konon-konon. So kita guna brush and burn. Okay, so kita terangkan sikit mana yang gelap. So pergi kat layer ni, buat curve satu, curve naik ke atas, nampak dia jadi terang. Okay, lepas tu Ctrl I, kita invertkan dia supaya dia terbalik. Tulis jangan tinggi sangat, dalam 60%. Okay, lepas tu kita pergi kepada brush. Dia sama dengan dodge and burn. Ni dodge, tapi kita buat macam ni supaya kita boleh, kata orang apa, patah balik. Okay, harness label pun tak apa. Okay, mesti yang mana sangat terangkan sikit. Okay, make sure ni putih brush ni, tak tahu apa nama dia. Sebab kita berasan hitam, sini putih. Nampak? Cerahkan mana betul. Okay, so dia tak ada mid tone sebab dia tak pakai lighting. So kita kena
cerahkan lah. Tak buat editing macam ni, cerahkan pun okey juga. Tak semestinya editing macam ni kena cerahkan kan. So bagi dia, ada lighting ni adik ni, mata dia ada flash. Hujan ada lighting, lightingnya malu-malu. So nak flawless ke? Oh, nak flawless juga. Flawless ni leceh sikit. So brush ni kena pandai main dia, jangan terbabas, jangan terkurang. Okay, tapi kita ada layer, so kita kalau apa-apa kita boleh patah balik. Okay, kalau nak pakai dot shaman terus pun boleh, tapi macam mana tak boleh patah balik lah. Okay, 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 gini, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, out, zoom in. Okay, kita mungkin nak buang gelap ni, tak nak buang gelap ni. Ni macam kita tak pakai lah ni. Okay, okay, gelap sikit. Okay, ni bahagian atas kita tak perlukan. Jadi pada brush, besarkan brush kita, klik kanan adjust size, boleh. Okay, sikit. Okay, kita kemas songkok luang. Kita guna ni plaster. Okay, touch up sikit. Okay, ni memang tak ada plan B, ni memang terus direct dekat gambar je. So kalau terbabas, cepat-cepat undo. Undo, ada yang kata undo, jangan dia undo, ada yang kata undo. Okay, kita undo pun ke belakang kan. Okay, undo. Okay, makin parah. Okay, so kalau anda pakai clone tool, kita pakai clone tool. Tekan clone tool, tekan alternate, colour sikit. Okay, kita tu. Okay, jerawat pun kita boleh buang. Kalau nak buang, kita pakai ni plaster. Semua okey. Semua okey. Tak ada masalah. Tu okey. Sikit-sikit. Brightness ni sama-sama cerah. Hari-hari semua kena sama-sama cerah. Oops. Baju boleh cerah ni, bagus ni. Okey, sorry, mesti terlampau tinggi sangat, susah kawan. Okey, okay, itu kita boleh cerahkan bahagian baju ni. Sebab kalau kita naikkan level, kita akan naikkan sekaligus. Okey, so yang ni kita bahagian yang kita nak je kita masking kan, kita brush, tu je yang akan terang ni. Kalau kita tutup ni semua gelap balik. Ya, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Okey, contoh. Okay, muka semua dah flawless lah. Tadi saya tarik kembangkan gambar ni. Gambar ni mungkin pecah sikit kot, tapi tak ada masalah rasanya. Okay, ni kalau kita imagine print 3 kaki 4 kaki kali 4 kaki. Okay, cukup. Okay, kita nak licin kulit. Okay, saya boleh ajar, tapi ya, cara saya lah kan. Sebenarnya nak kena
nak kena tulis pen, catat ni benda ni. Kalau tidak memang tak boleh nak ingat ni kalau newbie ni. Nak menghafal step dia. Sikit. Tadi songkok ni je. Kalau tak sedap mata tengok. Okey. Dodge sikit kot. Okay, dodge. Burn sikit, burn. Tak terbakar pun. Burn. Okay, boleh. Okay. Saya nak save ni dulu. Baru kita save PSD. Backup kan apa-apa. Okay. Saya tunjuk macam mana nak licikkan kulit Okay, saya combinekan semua layer. Saya bawah tu biarkan dulu. Okay, ni adalah layer yang dah flat dekat atas. Okay, Control Alternate Shift E. Okay, Control Alternate Shift E, betul. Okay, 1, 2. Okay, kita buat 3. Ini kita panggil blur. Ni kita panggil apa benda teknik dia tu? Frekuensi F je lah. Okay, tutup yang F, pergi kat blur, filter, blur, Gaussian blur. Okay, sekarang kita tengok bahagian kulit. Biar blur-blur macam hilang sikit jerawat tu. So sedap rasa. Kalau biasa hilang dengan muka-muka sekali. Okay, so kita sikit je. Kita nak buat flawless sikit. Lebih sikit, apa nanti kita boleh jauh positif agak-agak. Okay, boleh ni. Okay, lain gambar lain Okay, ya kot. Okay. Okay, lepas tu yang atas ni kita on. Yang atas ni, pilih yang atas, pergi kepada image, apply image. Okay, yang ni pilih, pilih layer blur, okay, dia jadi macam ni. Kita blending dia, subtract betul, nombor dia 1/28. Kita klik OK. Okay, dia akan jadi macam ni. Lepas tu layer ni pula blending mode yang ni. Okay, pilih linear light. Okay, ni. Okay. Okay, boleh jauh putih sikit. Okay, yang ni kita letak masking dia, ataupun letaklah sekali, tak apa. Okay, so kita letak dekat bahagian bawah blur ni. Kita on, pakai on pula, guna brush. Kita try gosok. Okay, salah kan? Okay, so bahagian atas, maaf. Okay, sesedap rasa dia punya hardness dia. Okay, try sikit dulu. Okay, ni macam ni kita nak licikkan kulit. Tak tahu cari siapa. Okay, so kalau dia macam terbabas dengan watercolor sangat, kurangkan lagi. Kalau banyak, semakin kan opacity kita 27. So kalau brush 2 kali dia jadi 54% kan. So teknik menggunakan brush tu penting. Gambar ni kecil sebenarnya. So kalau di gambar portrait yang seorang dua orang close up, kita nampak dia punya flawless dia. Okay, cuba dapat berusaha ni yang mengadapnya. So overall buat dia ramai. Bahagian kulit je. Kalau bahagian mata sekali flawless kan. Nak putihkan gigi pun boleh. Satu pertama, gosok gigi. Okay, ini secara akhir lah. Okay, dah okay, apa ni?
nanti lepas ni kita dah off on layer ni baru nampak beza dia. Ada beza tak dekat dia punya skin. Okay. Tapi bagus untuk yang ada jerawat. Kalau tak ada jerawat dia macam tak nampak sangat efek dia. Okay. Atau kita kasih pijan sikit muka tu. Okay. Makin banyak anda gosok semakin itulah dia akan jadi semakin hilang detail. Sebab dia pakai blur tadi, kita buat satu layer yang Gaussian blur tu. So ibarat blur betul keluar. So kalau tak nak kita boleh X kurang sikit pun boleh lagi. Okay. Itu yang dia nampak macam licin. Okay. Ada orang suka kurang sikit kedut, kurang sikit jerawat lah. So lain fotografer lain cara dia, macam-macam teknik katanya. Tak tahulah mana satu yang betul. Terpulang kepada gambar dia kot. Okay. Plugin pun ada kalau anda pandai pakai plugin. Banyak portrait plugin, tinggal Google je. Okay. Tinggal Google je plugin untuk Photoshop. Okay. Dia akan apa? Dia akan membantu lah kot. Kat situ ada macam satu kali klik, dia terus jadi. Kita tengok jadi dia. Okay. Tanpa setelah. Oh, sharpness pun bertambah, pun flawless. Okay. Mungkin ni dah okay. Okay. Tapi ni sesedap rasa lah kot. Okay. Saya nak dodge and burn dia pula. Sorry, terkeluar. Apa benda ni? Control alternate shift E. Dodge and burn ni macam tadilah kita jawab spider. Burn bakar dodge. Tu kurang sikit BI dah tak power sangat lah kan. Okay. Tak bad. Okay. Kalau nak rasa-rasa nak warmkan sikit lagi, anda boleh tambah ni photo filter. Pergi kepada okay, warming filter boleh, biru kan boleh, ni boleh explore. Merah, biru, kuning, hijau, biru kan. Okey. Okey, kita pergi kepada Sophia. Kita tengok. Dia macam vintage sikit lah kawan-kawan. Okey, ada orang suka, ada tak suka. So saya cuba tengok. Okey, sikit lagi je nak tweak. Sini kita nak tweak sikit. Tengok macam ni macam terang sangat bla 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 tepi sini. Kita sikit. Kalau tak kena lampu lah kawan-kawan. Okey. Asyik lah duduk tepi memang gelap. Duduk tengah terang sikit. Okey. So yang tepi kena orang yang cerah lah. Kalau orang yang gelap duduk tepi memang hilang lah. Okey, rasanya sampai di sini je kot kita punya tutorial tentang gambar nak tukar backdrop ni. Okay, terima kasih John atas gambarnya. Tak apa, nanti tanya voice. Okay, dah keluar YouTube dah ni. Tak tahu berapa minit dah ni. Okay, so Trisno dah share macam mana nak edit gambar, tukar latar belakang, masuk studio, masuk backdrop yang macam studio. Itu sajalah. Okay, terima kasih kerana menonton, semoga bermanfaat. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, sebelum saya nak beritahu, jangan minta saya kat mana dapat Photoshop, jangan minta saya kat mana nak dapat texture background. Sebab kalau semua nak kena suap, susah. Okey, sebab saya pun cari sendiri. Okey, kalau kita perlu ambil gambar backdrop orang yang dekat studio tu yang plain, kita ambil, jadikan kita punya stock gambar untuk kita editing kita. Okey, itu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.